Untuk yang terakhir dalam pembezaan ialah perubahan kecil dan penghampiran. Okey, jangan confuse nak ada juga perubahan. Tapi yang ini dia tidak ada kadar. Dia ada perubahan kecil dan penghampiran. Jadi perubahan dia mesti pakai delta. Maknanya kalau kita ada delta ni maknanya delta Y ni Y berubah. Contoh daripada 3 ke 3.02. Jadi dia berubah sebanyak berapa? 0.02. Ini kita panggil delta Y. Contoh kalau X jejari tadi 7. Tiba-tiba makin besar. Dia pergi kepada 7.06. Bermakna ada perubahan jejari. Jadi delta J. Jadi dia berubah sebanyak berapa? 0.06. Macam itulah konsepnya. Okay? Jadi itu konsep kalau kita cakap perubahan kecil. Yang sebelum ni kadar. Kadar. Ada kadar DT. Perubahan juga tapi dia kadar. Jadi itu ada DT. Tapi untuk ini perubahan kecil. Dia cakap perubahan kecil ataupun perubahan hampir. Jadi dia tidak ada kena-mengena dengan kadar. Dia tak ada kena-mengena dengan DT tu. Dia hanya ada delta. Okey. Jadi rumusnya adalah sebenarnya kenapa dijadinya begini? Dia sebenarnya adalah delta perubahan Y per dengan perubahan X sama dengan dia menghampiri dia macam ni dia menghampiri dy per dx. Tapi selalunya kita tak tulis menghampiri ni, kita terus tulis delta y per delta x sama dengan macam tu. Okey, sepatutnya dia menghampiri. Itu konsep penghampiran dia punya rumus okey. Jadi kalau nak jadinya rumus begini, so ditinggalkan nak cari perubahan y, bawa ke sana. Jadi delta dy per dx, bezakan y terhadap x ni darab dengan perubahan x. Macam tu. Okey. Jadi guna je rumus ni. Okey. Jadi sekarang ni contoh soalan ni kalau kita tengok, dia beri bahawa y sama dengan x kuasa 3, cari perubahan hampir. Dia tak cakap kadar perubahan. Jadi jangan buat DT pula. So kalau dia perubahan hampir, jadi di permainan dia adalah delta-delta. Okey. Okey, jadi senang je. Kalau dy per dx, ikut delta dia adalah delta y per delta x. Kalau you jumpa isi padu per jejari, delta dia delta I per delta J. Macam itulah. Ikut. Okay. Jadi jika x menokok daripada 4, maknanya x ni ada berubah kan. So dia akan jadi perubahan x daripada 4 kepada 4.05. Maknanya kita tolak lah 4.05 tolak 4. Okay. So dia akan jadi 0.05. Faham? Ni yang perubahan x adalah 0.05. Jadi macam nak cari perubahan y, jadi kita guna je rumus delta y menghampiri dy per dx darab delta x. So dy per dx ni wajib carilah. So kita dah ada y sama dengan x kuasa 3. Dy per dx, bezakan y terhadap x, 3x kuasa 2. Lepas tu kita ada huruf X dekat sini, mesti settle kan. Jadi X menokok daripada 4. Asal 4. Jadi 3, 4 yang kita gantikan di sini. Bukan yang baru tu, tak boleh. Faham Jadi 4 tu yang asal, mesti kena ganti. Jadi dapat 4 kuasa 2, 16. So you dapat 48 di sini. Okay. Jadi 48 darab dengan delta X 0.05. Jadi berapakah perubahan Y di situ? 48 darab dengan 0.05. 2/4. Okey. Jadi bermakna y asalkan y sama dengan x kuasa 3. Jadi x kita y sama dengan x kita yang asal 4 kuasa 3. So y kita dapat 4 kuasa 3 64. Jadi bila dia ada perubahan y 2.4, jadi y baru nanti y baru bermakna kalau 4.05 ni kita ganti kepada persamaan y tu. Jadi y sama dengan 4.05 kuasa 3. Kita akan dapat y baru kita 64. Yang ini y lama campur dengan perubahan y. Perubahan y 2.4. Kita akan dapat 66. Ya ke? 66.4. Cuba 4.05 kuasa 3. Cuba buat semua.
Yes, awak akan dapat 66.4 kan? Jadi ini pengiraan direct. Tapi awak tak boleh main direct je, tak boleh. Jadi mesti kena buat cara kerjanya. Itu cara kerjanya. Maknanya kita kena cari dulu perubahan X kita, masuk dalam persamaan. Dan last sekali baru dapat perubahan Y kita. Maknanya Y asal 64. Bila ada perubahan Y, kita tambah Y baru kita 66.4 bila X kita dah jadi 4.05. Jadi nak cek jawapan, kita darab terus, kita masukkan X ke dalam nilai 4.05 tu ke dalam X tu, kita kuasa 3, kita tengok jawapan kita. Memang dapat benda yang sama. Faham simple je, tak susah pun. Okay. Okey, seterusnya soalan kata perubahan X, perubahan hampir dalam X. Maknanya nak cari delta X jika Y menyusut. Jadi bermakna ada perubahan Y. Maknanya 7.97 mesti tolak 8. Maknanya yang baru mesti tolak lama. Dia macam tu konsep dia. Jadi bila you 7.97 you tolak dengan 8, you akan dapat negatif 0.03. Kenapa negatif? Dia menyusut. So bila perkataan menyusut mesti ada negatif. Bila perkataan menokok mesti tak ada negatif lah. Dia adalah positif. Okay. So nak cari delta X, awak terbalikkan rumus ni. Bermakna kalau dy per dx tu awak jadikan dia delta X per delta Y. Ni dx per dy. Jadi nak cari delta X sama dengan dy pula dah. Salah dia mesti ikut. Dx per dy darab dengan delta Y. Okay. Alright, jadi kita nak dx per dy, asal usulnya mesti y per x. So kita ada ni. Jadi ulang balik. So dy per dx kita adalah 3x kuasa berapa tadi? 2. So bila kita 3x kuasa 2 kita, kita nak cari x kan? Okey, kejap. Okey, sekarang ni bila kita buat macam ni, kita ada x. Tak boleh lah. Sedangkan kita nak cari apa? Kita nak cari perubahan X. Jadi Y yang ada 8 dekat sini. Faham tak? Jadi persamaan ini, kejap. Awak kena singgalkan X. So Y bawa ke sana, dia akan jadi Y punca kuasa 3. Faham? Jadi Y kuasa 1/3. Jadi di sini baru awak boleh jadikan dia dx per dy. Bila dx per dy, ulanglah 1/3 bawa kat depan. Dia macam tu. So 1/3 Y kuasa negatif 2/3. Cantikkan 1/3. Bawa ke bawah sebab nak cantikkan Y tu. So dia akan jadi kuasa 2/3. So barulah kita letak dekat sini 1/3 Y kuasa 2/3 darab dengan delta Y kita negatif 0.03. 1/3 Y kita adalah 8 yang asal. Masukkan 8 kuasa 2/3. Okey. Okey. So sini awak settlekan 1/3. Ni dapat berapa ni? Yes, 4. Betul. Okey dah. Jadi 1/12. Dan awak kira. Okey. Senang je. Tak susah pun. Negatif 0.0025. Okey. Simple je. Ikut je. Rumus tu lepas tu awak kena settlekan pembezaan. So, kena faham konsep pembezaan lah. Kalau nak dy per dx, y single. Betul tak? Tapi oleh kerana soalan ni sekarang dx per dy, so you kena jadikan x single lah. Untuk kita bezakan dia. Faham? Jadi ubahlah alih persamaan tu. Lepas tu layan dia punya pembezaan. Okey. Okey, seterusnya tengok contoh 23. Diberi bahawa y sama dengan, okey, jadi set x tu dia jadi x kuasa 1/2. Cari a dy per dx. So dy per dx sama dengan 1/2 bawa depan, x 1/2 tolak 1. 1/2 x kuasa negatif 1/2. Cantikkan 1/2 x bawa turun. So x kuasa 1/2 macam tu. Okay.
Jadi apabila dia kata X sama dengan 4, you gantikan dengan X kita sama dengan 4. Okey, jadi 1/2. Yang ini kalkulatorkan dia. So, dapat 2. Jawapanlah 1/4. Okey. So, dah dapat soalan nak nilai hampir bagi. Apa benda tu? 4.02 tu apa? Okey, tengok. Persamaan asal adalah Y sama dengan set X. Jadi, persamaan baru, ni. Jadi, apa jadi benda ni? Benda ni terjadinya asal usul X sama dengan berapa tu? 4 kan? Jadi, persamaan asal sepatutnya X awak ni 4. Tapi sekarang X awak dah berubah. Jadi, yang berubah adalah X. Maknanya, Y kita ni adalah hasil daripada X tambah dengan perubahan X kan? Perubahan X adalah 4 kepada 4.02 bermakna perbezaan dia 4.02 tolak 4. So, dapat apa? 0.02. Faham tak? Jadi, 4 campur dengan 0.02 dapatlah ini. Faham? Jadi, Y kita adalah X tambah delta X. Bermakna nanti, untuk yang Y baru yang 4.02 ni, mesti Y campur delta Y. Baru dapat ini. Faham tak? Okay, sebab X dah ada perubahan dia. Jadi Y pun mestilah kena tambah dengan perubahan Y. Jadi ini yang kita nak cari. Y tambah perubahan Y. Sebab apa? Sebab X ni dah tambah dengan perubahan X. That's why dapat 4.02. Jadi Y kena tambah lah kan? Kalau Y asal, tak tambah lagi. Y baru dah ini. Macam mana dapat 4.02 ni? Sebab X dia dah ditambah dengan perubahan X. Jadi Y pun kena tambah lah. Faham Jadi kita nak cari yang ini. Okey, macam nak cari yang itu. Okey, mula kita cari Y dulu. Okey, kita nak cari Y campur delta Y. Okey, macam ni kita nak cari Y. Y kita dah tahu kita adalah X kuasa 1/2. So, X asal 4. So, kita gantikan dekat X ini. 4 kuasa 1/2. So, Y asal kita dapat berapa? 2. Cantik, dah dapat dah Y asal. Sekarang kita nak cari delta Y. Okay, macam mana rumus delta Y tadi? Untuk mencari delta Y, dia adalah dy per dx darab dengan delta X kan? Okay. So, mesti ada dy per dx dia. Mana dy per dx dia? Kita dah cari bawah tadi. Berapa? 1/4. Betul. Okay, berapa delta X dia? Mana kita cari tadi ni? 0.02. So, berapa kita dapat? Yes, 0.005. So, delta Y dah dapat. Jadi, berapa 2 ni? 2 campur dengan 0.005. So, perubahan Y kita adalah 2.005. Kalau kita tak percaya, kita masukkan. Y sama dengan punca kuasa 4.02. Awak tekan sama dengan. Dapat berapa? Mesti dapat benda yang sama. Faham jadi itulah konsepnya. Perubahan Perubahan ni maknanya X berubah, Y berubah. Okey. Okey, kalau kita tengok yang ni. Diberi Y sama dengan persamaan itu apabila X sama dengan 2. Terdapat perubahan kecil dalam X sebanyak 3%. Bermakna perubahan X kita tu, delta X kita tu 3/100 daripada berapa asal? 2. So, kita dapat berapa? 6/100 adalah 0.06. Ni perubahan X. Faham tak? Jadi bermakna X baru kita 2.06 lah. Macam tu. Faham Dengan menggunakan konsep kalkulator ni kita akan mengira. Kalkulator tu adalah pembezaan tu lah. Cari peratus perubahan dalam Y. Jadi, dia nak peratus perubahan. Tapi tak apa. Sebelum cari peratus, you cari perubahan dalam Y dulu. Perubahan dalam Y adalah delta Y. Okey, apa rumus dia? Sesatu. So, delta Y, apa rumus dia tadi? Dy per dx darab dengan delta X. So, apa yang kita tak ada sekarang? Dy per dx. Cari. So, kita ada Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Dy per dx kita adalah 4x tolak 3. Betul. So, kita ada X dekat situ. X kita asal berapa? 2 ganti je. So, kita dapat 8 tolak 3. Dapat berapa? 5. So, dah dapat dah.
Delta X kita tadi berapa? Senang sangat. So, dapat berapa kat situ? 0.3 perubahan Y kita. Jadi, berapa peratus perubahan Y kita? Apa konsep peratus? Peratus mestilah perubahan Y itu per dengan Y asal. Faham tak? Jadi, Y asal mana? Y asal ni kan ada persamaan. Carilah. Jadi, Y sama dengan 2. X kita gantilah X asal tu. Nampak tak? You cari satu-satu. Dia macam cerita. Cari satu-satu. Jangan kelang kabut. Okey. So, jadi 8 tolak 6 tambah 4. Jadi 6. Jadi 0.3 mesti per dengan 6. Konsep peratus kan mesti kena. Contoh peratus untung. Awak beli RM2. Awak jual RM5. Macam mana awak nak cari peratus untung? Jadi awak tolak dulu nak cari awak untung berapa ringgit kan. 6 tolak 2, 4. Lepas tu 4 tu mesti per dengan harga yang kita beli. Harga asal. Faham Itu konsep. Jadi sama juga dengan ni. 0.3 ni dia berubah. So mesti dengan per dengan asal. Per dengan 6 barulah darab 100%. Okey. So berapa? 5. Betul So tolong kira balik, takut saya salah. Okey, 5%. Senang kan? Tak susah pun. Okey. Jadi ingat konsep ceritanya. So habislah kita ke semua subtopik dalam pembezaan ini. Pastikan awak salin ke semua YouTube yang saya dah buat ni. Okay. Alright. So semoga awak fahamkan semula konsep-konsep dalam pembezaan. Dia banyak Jadi please ulang-ulangkan balik video ni. Okay. Terima kasih semua.